Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Kamilah binti Nur Afandi di PZ20202775. Kami membentangkan tentang zakat KWSP. Nama-nama ahli kumpulan 1 ialah Aina Syahidah binti Gasbadin di PZ2020-25052. Nur Ain binti Nur Azli di PZ2020-24769. Rosita binti Jiling di PZ2020-25314. Umur Qais binti Abdul Hakim di PZ2020-24998. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosita binti Jiling daripada kelas PZW2A bernombor matrik di PZ2020-25314. Okey, baiklah, di sini saya akan beritahu tentang pengenalan mengenai zakat KWSP. Wang KWSP ialah wang daripada pendapatan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang disimpan di dalam akaun simpanan pekerja kerana tertakluk di bawah Akta KWSP. KWSP dikenakan zakat kerana konsepnya yang wang tersebut tidak boleh dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya kerana ia tertakluk kepada syarat bagi mengeluarkan. Wang ini hanya boleh dikeluarkan sebagainya oleh pencarum apabila ia mencapai umur tertentu dalam tempoh perkhidmatannya atau mengambil keseluruhannya apabila ia telah mencapai umur pencen atau bersara. Selain daripada pengeluaran berdasarkan faktor umur, ianya juga boleh dikeluarkan setelah memenuhi syarat-syarat di bawah pelbagai skim pengeluaran KWSP seperti pendidikan, membuat rumah, membeli rumah dan sebagainya atas sebab-sebab darurat. Okey, baiklah, seterusnya objektif penyediaan video. Antara objektif penyediaan video ialah: pertama, penyampaian zakat KWSP dalam bentuk baru dapat diketengahkan kepada orang awam. Yang kedua, penyampaian dakwah zakat KWSP yang dapat diubah mengikut peredaran masa kini. Yang ketiga, memudahkan kepada masyarakat untuk memahami dengan lebih terperinci mengenai zakat KWSP melalui lakonan. Dan yang terakhir, untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang zakat KWSP. Seterusnya, pengertian tugasan kumpulan 1. Yang pertama, Aina Syahidah binti Gasbadin, tugasannya ialah mengedit video dan mendirikan slide. Yang kedua, Nur Ain binti Nur Azli, tugasannya ialah menjadi pelakon dan pencari maklumat. Ketiga, iaitu saya, Nurin Kamilah binti Nur Afandi, tugasan saya ialah juru kamera dan mengedit video. Yang keempat, Rosita binti Jiling, tugasan dia ialah menjadi pelakon dan pencari maklumat. Yang kelima ialah Umur Qais binti Abdul Hakim, tugasan dia ialah penulis skrip dan mendirikan slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umur Qais binti Abdul Hakim. Nombor matrik DPZ 2020-24998 dari kelas DPZ 2A. Okey, hari ini kami ingin membentangkan seterusnya bahagian carta ahli video. Okey, masa yang ambil untuk buat carta ahli video ini juga mengambil masa yang panjang, dan untuk mendapatkan kelulusan daripada madam kami. Okey, pertama sekali pada 30 September Madam Azati memberi tugasan untuk memilih tajuk, dan kami telah memilih tajuk KWSP, iaitu zakat KWSP. Okey, yang kedua, 2 Oktober menyiapkan draft lakaran dan melukis di dalam kertas A4 dan menghantar di dalam Google Classroom. Kira-kira kami membuat draft, menceritakan apa yang kami akan buat dalam video tersebut. Okey, pada 20 Oktober mengagikan tugasan kepada ahli kumpulan untuk melaksanakan tugasan. Kiranya ada bahagian akan buat bahagian slide, ada bahagian ini akan buat video, dan ada yang mengedit. Okey, seterusnya pada 24 Oktober ahli kumpulan yang lain diberi tugasan mencari maklumat, memberi maklumat, dan ahli yang lain menyediakan slide. Kiranya tugasan yang kami dapatkan dalam link tersebut kami masukkan dalam satu slide dan mengagikan tugasan di situ juga. Dan selain itu, 25 Oktober kiranya yang keempat membuat lakonan dan rakaman untuk menyiapkan slide serta menggunakan pelakon tambahan. Kiranya kami minta tolong daripada kelas kami juga
pelajar lelaki sebab kami ingin menambahkan, menarikkan lagi video sebab memerlukan seseorang lelaki, sebab dalam video tu merupakan seorang ayah kepada dalam keluarga tersebut yang menyampaikan kepada anaknya. Okey, yang akhir sekali, yang ke-6, 27 Oktober, menghantar tugasan kepada madam. Dan akhirnya kami akhir dalam video ini kami membentangkan dan menceritakan semula apa yang kami bentang. Okay, slide seterusnya ada menyatakan apps yang digunakan iaitu KineMaster, Powtoon, InShot. Ketiga apps yang tersebut ternyata di dalam draft kami, tapi kami hanya menggunakan KineMaster saja untuk bahagian mengedit video. Okey, seterusnya idea dan konsep. Jenis video lakonan. Jenis video iaitu lakonan. Okey. Durasi video 16 minit, 2 saat. Aplikasi yang digunakan PowerPoint untuk bahagian pembentangan, KineMaster untuk bahagian mengedit kedua-dua video, iaitu video pembentangan 1 dan video lakonan 1. Konsep video ialah lakonan antara sebuah keluarga membincangkan tentang zakat KWSP. Okey, ini hanya maklumat tambahan. Kalau perasan dalam video tersebut ada gambar kecil semasa Puan Aminah dan Puan Aminah mengajar anaknya Aisyah tentang kiraan zakat KWSP. Di situ gambar itu menyatakan bahawa menyatakan tentang kalkulator zakat. Sekarang kita ada kemudahan, ada aplikasi tersebut untuk memudahkan kita untuk mengira. Tak perlu ambil pen, tak perlu ambil kertas untuk mengira. Dan di situ ternyata juga kira, bayar, semak. Kiranya kita boleh tengok, tahu berapa jumlah kita bayar dan berapa jumlah kita dapat di situ juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Nur Azli daripada kos TPZW 2A, nombor matriks TPZ 2020247669. Hari ini saya akan membentangkan lakaran idea yang dibuat oleh grup kami. Cerita dia macam ni. Encik Ahmad dan juga Puan Aminah sedang berbual di ruang tamu. Puan Aisyah bertanyakan kepada suaminya mengenai sudahkah suaminya membayar zakat KWSP. Kemudian secara tiba-tiba anak mereka iaitu Aisyah datang menyampuk perbualan mereka, iaitu untuk menanyakan tentang zakat KWSP dengan lebih lanjut. Kemudian Puan Aminah menerangkan kepada anaknya iaitu Aisyah, menerangkan tentang zakat KWSP dari segi definisi, syarat pengeluaran, jenis zakat dan juga pengiraan secara lebih lanjut dan juga terperinci kepada anaknya iaitu Aisyah. Selepas anaknya telah mendengar jawapan daripada ibunya, Aisyah menanyakan pula kepada ayahnya iaitu Encik Ahmad, adakah dalil dan juga fatwa mengenai zakat KWSP? Sebab dia punya pemikiran hanya fikir zakat fitrah saja yang ada dalil. Kemudian ayahnya pun menjawab tentang persoalan yang diajukan oleh anaknya iaitu Aisyah. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceritakan pasal refleksi. Dia ada dua refleksi. Yang pertama kekangan dan yang kedua kelebihan. Okay, hari cerita pasal kekangan dulu. Okay, yang pertama ialah masa yang terhad untuk mempelajari software. Okay, yang kedua masa yang mencuri kami dalam menyediakan software. Yang ketiga kelajuan internet yang tidak memberikan kerjasama. Dan yang keempat sukar untuk mencari watak tambahan. Saya akan menerangkan mengenai kelebihan pula. Okay. Kelebihan yang pertama daripada apa yang kami dapat daripada situasi untuk buat rekod video ni, yang pertama kami dapat mencari maklumat dengan mudah kerana terdapat laman web yang rasmi. Okey, apabila kami nak mencari maklumat, kami rasa yakin sebab laman web yang kami gunakan ialah laman web yang rasmi. Maksudnya kat situ akan tiada lagi unsur yang berbelit-belit. Maksudnya tak ada lagi unsur yang tidak yakin, unsur yang daripada bukan laman web dia macam tu. Kami yakin dengan kami punya information, kami punya maklumat. Okay, yang kedua pula dapat mendedahkan kepada orang ramai mengenai zakat KWSP. Bukan kami sahaja yang tahu mengenai zakat KWSP, malahan orang ramai juga.
terutamanya pada golongan muda lah, sebab golongan muda mengambil enteng pasal zakat janji zakat ni. Terdapat beberapa yang mereka tahu dan beberapa yang mereka tahu. Mungkin orang zaman muda sekarang hanya tahu zakat fitrah saja. Mereka tak tahu adanya zakat KWSP, mereka tak tahu ada zakat pendapatan, mereka tak tahu, mungkin mereka tidak tahu. Maka dengan itu, bila kami mengeluarkan video kami menerangkan bahawa adanya zakat KWSP. Dan dengan itu bukan kami sahaja yang tahu, bukannya orang-orang yang mengeluarkan zakat KWSP saja yang tahu, malahan semua warga Islam yang ada di dunia ini dapat mengetahui mengenai zakat KWSP ni dengan lebih mendalam. Okey, itu kelebihan pada masyarakat. Dan kelebihan pada kami pula, kami lagi dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Maksudnya antara kami di satu kumpulan. Sebelum ni mungkin kami jarang untuk bercakap satu sama lain, tapi disebabkan kami dapat mencari maklumat, mengeluarkan idea, merakam video. Dengan itu kami dapat mengeratkan lagi ikatan kami dan menjadi lebih akrab. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan kerjasama antara ahli kumpulan. Maksudnya kerjasama ni maksudnya kami dapat menyiapkan video ni dengan cepat, dengan pantas, sebabnya adanya interaksi antara satu sama lain. Maksudnya tak ada yang menjadi sleeping partner, tak ada yang jadi sleeping partner. Semua orang melakukan kerja masing-masing. Okey, sekiannya dari saya, Syaidah binti Kasbadin, dan dari kumpulan 1. Terima kasih.